Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali. Hari ini kita akan sambung bab untuk insurans. Kita akan tengok deductible. Okey. So, apakah itu deductible? Okey. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans? Okey, cuba tengok situasi dekat bawah ni. Okey. Kerugian encik alami berjumlah 550. Syarikat insurans akan membayar sebanyak RM5,300. Baki 200 akan ditanggung oleh cik. Okey. Mengapa saya tidak mendapat pampasan sepenuhnya? Okey, terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar. Okey. Itu kita panggil dia sebagai deductible ataupun co-insurance. Okey, jadi kita akan tengok contoh. Okey, so pentingnya di sini sebelum kita mengambil atau bersetuju dengan insurans tersebut, kita harus membaca dulu polisi kontrak insurans dengan teliti. Okey, so supaya kita dapat tahu dengan lebih detail lah apa yang polisi yang kita ambil. Kalau sebelum mendapat pampasan kita kena bayar apa-apa dulu ke. Okey. So kita akan tengok contoh. Okey. Apakah itu deductible? Okey, deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okey, deductible ni jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Oleh kita lah. Kalau kita sebagai pemegang polisi, kita kena tanggung dulu. Okey, sebelum kita layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okey, jadi insurans apa yang selalu ada deductible ni? Okey, insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Okey. Untuk insurans motor ni, dia ada special case sikit. Kalau berlakunya kemalangan, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400. Okey. Pemegang polisi mesti bertanggungjawab menanggung deductible wajib RM400 sekiranya kenderaan yang diinsuranskan dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey. So pemandu tu tak dinamakan dalam polisi, tak ada nama dalam polisi. And then kalau individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah daripada 21 tahun. Okey, nama dia ada dalam polisi, tapi umur dia kurang daripada 21 tahun. Okey. Kemudian pemegang lesen memandu sementara L. Okey, jika pemandu tu ialah pemegang lesen sementara, lesen L. Okey. Kalau dia ada lesen L ataupun pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun. Okey, dia dah dapat lesen P tapi kurang daripada 2 tahun. Jadi, kalau pemandu lain yang memandu kenderaan yang insuranskan, so pemegang polisi wajib menanggung deductible sebanyak 400. Okey, untuk kes-kes yang ni lah. Jadi, kena berhati-hatilah kalau nak bagi orang lain pandu kereta kita kan. Okey. So, kita akan tengok contoh. Contoh yang pertama, Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan.
kerugian yang dialami pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing 2,800, 250, 400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, cuba tengok dekat sini, dia 3 kali kan dia kemalangan. So pada bulan Mac, bulan Julai dan bulan Ogos. Okey, cuba tengok kerugian yang dialami pada bulan Mac. Okey, RM 2,800. Untuk bulan Julai pula RM 250 dan untuk bulan Ogos RM 400. Okey. Jadi cuba tengok pada bulan Mac. Bulan Mac ni Puan Suhaila boleh buat tuntutan ke tak? Okey. Macam mana kita nak tahu dia boleh buat tuntutan ke tak? Okey. Nilai kerugian dia mesti melebihi nilai deductible. Okey. Kalau nilai kerugian dia lebih daripada deductible, maka dia boleh buat tuntutan. So, boleh buat tuntutan ke tak? Ya, boleh. Okey. Okey. So, bila dia buat tuntutan kepada syarikat insurans, berapa bayaran pampasan yang Puan Suhaila akan dapat? Okey. Jadi, RM300 ni Puan Suhaila kena tanggung sendiri. Jadi, kerugian dia kan RM2,800. Okey, RM2,800 kerugian keseluruhan. Jadi, Puan Suhaila perlu membayar 300. Pihak insurans akan membayar sebanyak RM2,500 sebagai pampasan. Okey, boleh faham ke tak? Kalau kerugian melebihi nilai deductible, so bolehlah buat tuntutan. Okey, cuba kita tengok bulan Julai. Bulan Julai 250 dia punya kerugian dia. Okey, 250 ni capai tak 300? Okey, dia kurang daripada 300 kan? Jadi, Puan Suhaila tidak boleh buat tuntutan. So, 250 ni memang Puan Suhaila yang kena tanggung, kena bayar. Sebab dia kurang daripada nilai deductible tadi. Okey, so bayaran pampasan ni tak adalah, kosong lah. Okey, dia tak dapat apa-apa. Okey, cuba tengok bulan Ogos pula. Untuk bulan Ogos, RM400. So, 400 lebih daripada nilai deductible dia. So, dia boleh buat tuntutan. Jadi, 300 Puan Suhaila bayar dan RM100 pihak insurans akan bayar. Okey? Boleh? Okay, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey. Sherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun. Okey, dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insuransnya, Sherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Sherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan tahun kedua tempoh insuransnya. Okey, so dekat sini kes Sherlyn ni ada 2 tahun tau. Okey, tahun pertama dengan tahun yang kedua. Okey, jadi kita kira dulu tahun untuk tahun pertama. Okey, untuk tahun pertama dia buat apa? Appendix kan? So dia kena bedah appendix, kos rawatannya RM8,000. Okey. So, cuba tengok deductible dia RM30,000. Jadi, kos rawatan dia kurang daripada deductible. Jadinya, tahun pertama, Sherlyn kena bayar ke syarikat insurans yang kena bayar? Okay. So, sudah pastilah Sherlyn yang kena
kena bayar. Okay. So, Sherlyn, okay, dia perlu tanggung kos rawatan sebanyak berapa? RM8,000. Okay. So, kos rawatan RM8,000 ni perlu dibayar oleh Sherlyn sendiri kerana RM8,000 ni tak lebih daripada RM30,000. Okay. Okay, jadi kita boleh kira untuk tahun kedua pula. Okay, untuk tahun kedua, okay, dia mengalami pembedahan jantung sebanyak RM210,000. Okey. Jadi, had tahunannya bernilai RM300,000. So, RM210,000 ni tak lebih daripada RM300,000. Kira boleh lah. So, syarikat insurans tu boleh cover. Jadi, untuk tahun kedua, berapakah jumlah yang perlu Sherlyn tanggung? Takkanlah dia kena tanggung 210, tidak. Okey. Dia hanya perlu tanggung berdasarkan, okey, Sherlyn tanggung berapa? Berdasarkan nilai deductible dia kan? RM30,000. Kemudian selebihnya syarikat insurans yang akan tanggung. Okey, jadi syarikat insurans akan tanggung sebanyak berapa? Okey, jadi RM210,000 kena tolakkan dengan deductible yang Sherlyn bayar tu lah. Okey, RM30,000. Jadi berapa? Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM18,000 yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okey, boleh faham tak? Jadi, nilai deductible ni kena habiskan dulu. Okey, pemilik pemegang polisi yang kena bayarkan dulu. Pemegang polisi yang akan bayar. Okey, deductible ni pemegang polisi yang akan bayar dan selebihnya baru akan ditanggung oleh syarikat insurans. Kalau kos rawatan kurang daripada nilai deductible, of course lah pemegang polisi yang akan kena bayar. Okey. Okay, next kita akan tengok soalan yang ke-7. Yang ni ada dalam buku teks, muka surat 91 kalau tak salah saya. Okey, motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM150. Sebanyak tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dan kerugian. Okey, dia macam tadi jugalah. Kita ada kemalangan berapa kali? 3 kali kan? Okey, kemalangan pertama, kemalangan kedua dan kemalangan ketiga. Jadi kerugiannya, okey, kerugian kemalangan yang pertama RM90. Untuk kemalangan kedua RM240 dan RM300 untuk kemalangan yang ketiga. Jadi kita nak tahu Saleh ni boleh buat tuntutan ke tak? So kat sini kita tulis tuntutan. Okey, tuntutan. Jadi dia punya deductible dia 150. Kerugian dia 90. Kurang daripada deductible. Dia boleh buat tuntutan ke tak? Tak boleh. So tidaklah. RM90 ni Saleh lah kena tanggung. Jumlah pampasan dia dapat tak? Tak dapat lah kan. So, sebab semua dia kena tanggung sendiri, dia tak dapat pampasan. So, elak RM0 lah. Kosong. Okey? Jadi, kita tengok kemalangan kedua. Kemalangan kedua RM240. So, 240 ni lebih daripada deductible. Jadi, dia boleh buat tuntutan. Ya, boleh buat tuntutan. Saleh kena bayar 150 dan syarikat insurans akan bayar berapa? Jadi 240 tolak 150 lah. Okey.
So, pampasan dia akan dapat 90. Okey. So, kemalangan ketiga, 300. So, 300 lebih daripada deductible. Jadi, dia boleh buat tuntutan. Ya. Okey. Saleh bayar 150. Syarikat insurans akan bayar berapa? Tolak akan jalan kan? 300 tolak 150 sama dengan 150. Half-half. Okey, Saleh bayar 150, syarikat insurans pun bayar 150. Okey, boleh faham ke tak? Harap-harap fahamlah ya. Okey, kita tengok soalan last sekali. Okey, pada tahun 2019, Puan Karen telah disahkan menghidapi barah dan telah membuat pembedahan bagi rawatan penyakitnya. Perbelanjaan kos pembedahan dan rawatan adalah sebanyak 13,000. Pada tahun berikutnya, Puan Karen telah mengalami kemalangan menyebabkan tulang tangannya patah. Kos rawatan tangannya itu adalah sebanyak 12,000. Jika Puan Karen mempunyai polisi insurans perubatan dalam 2 tahun itu dengan deductible RM5,000 setahun dan had tahunan RM150,000, nyatakan jumlah yang ditanggung Puan Karen dan jumlah bayaran pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans bagi setiap rawatan yang diterimanya pada 2 tahun itu. Okey. So, kita kira, dia ada berapa tahun ni? Dia ada tahun 2019 dengan 2020 lah. Okey, kita akan kira tahun 2019 dulu. Okey, pada tahun 2019 ni, Puan Karen ada barah. So, dia buat pembedahan. Kos pembedahan tu sebanyak RM130,000. Okey. Tetapi, Puan Karen ni ada deductible. Deductible setahun dia ialah RM5,000. Okey, dia punya deductible RM5,000. So, saya tulis kat sini deductible RM5,000. Okey, jadi RM5,000 ni kena dibayar oleh siapa? Oleh Puan Karen lah kan? Jadi, macam mana kita nak tulis kat sini? Okey, tulis dulu dia nak apa? Jumlah bayaran, jumlah yang ditanggung oleh Puan Karen dan jumlah bayaran pampasan. Okey, dia nak dua lah. Satu, jumlah yang Puan Karen kena tanggung lah. Puan Karen tanggung. So, jumlah yang Puan Karen tanggung berapa? RM5,000 lah kan? Nilai deductible dia. So, kemudian jumlah pampasan. So, jumlah pampasan kita kena ambil apa? Kos rawatan tolakkan dengan deductible. Okey. So, kita akan dapat RM125,000. Okey. So, 125. Okey, betul lah. 125,000 ni akan ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi, Puan Karen hanya bayar RM5,000 sahajalah. Okey. So, itu untuk 2019. Kita akan tengok pada tahun yang berikutnya, tahun 2020. Okey, untuk tahun 2020, dia patah tangan dan kos rawatannya berapa? 12,000. So, kos rawatan 12,000. Deductible dia 5,000. Jadi, berapa? Ini deductible. Berapa jumlah yang Puan Karen kena tanggung? Jumlah Puan Karen kena tanggung berapa? Berdasarkan nilai berapa? Deductible dia lah kan? RM5,000 juga. Okey?
Sebab ini tahun yang berbeza. Kalau tahun yang sama, dia tak perlu, Puan Karen tak perlu tanggung dah. Sebab RM5,000 ni setahun. Okey? Disebabkan tahun yang tidak sama, dia kena tolak lagi RM5,000. Okey? Kalau dia accident 2021 pun dia accident, maknanya kalau dia masuk hospital, dia kena bayar dulu RM5,000, baru selebihnya akan ditanggung oleh syarikat insurans. Kalau tahun, contohlah, macam tadi kan, mula-mula dia kan dah buat pembedahan barah tu, dia dah tolak kan dengan deductible kan. So, pada tahun yang sama, contoh, pada hujung tahun yang sama, dia accident lagi. So, kos rawatan dia RM10,000. Maknanya, RM10,000 tu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Sebab dia tak payah tolak dah dengan deductible. Sebab deductible dah tolak dah pada awal-awal tadi. Okay? So, yang ni sebab dia 2020, tahun yang berbeza, dia kena tolak dengan RM5,000 juga. So, Puan Karen kena tanggung RM5,000 juga. Okay? Jumlah pampasan. Okay, kita ambil RM12,000. Tolakkan dengan RM5,000. Okay, kita akan dapat RM7,000. So, RM7,000 ni nilai pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans. Okay? Contoh lah kan. Dia punya deductible RM5,000. Tapi, setiap tahun, kos rawatan dia tu tak sampai RM5,000. Okay? Jadi kalau dia masuk hospital, contohlah kos rawatan dia RM3,500. So dia kena bayarlah sendiri RM3,500. Okay? Syarikat insurans tak akan bayar sebab nilai dia tu kurang daripada deductible. Okay? Contoh tahun depan tu dia sakit lagi, dia masuk hospital. Kos rawatan dia RM4,800. So, still tak sampai deductibles kan. So, dia kena bayar juga. Okay. Sebab tu, kalau kita nak pilih insurans, pilihlah deductible yang sikit lah. Okay, yang rendah. Jadi, kita perlu tanggung hanya sedikit je lah. Yang lain akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okay, so sampai sini saja video ini. Kita akan sambung video yang berikutnya dengan co-insurance. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.